Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita berehat dan bercuti sempena Hari Raya Aidul Fitri. Kita mulakan kembali pengajian kita, pengajian tafsir surah Al-Insan, dan insya-Allah hari ini merupakan hari yang terakhir untuk surah Al-Insan. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dapat meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kefahaman yang sahih yang menghasilkan amalan. Rasanya tidak terlewat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidul Fitri, dan didoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Taala menerima amalan kebaikan dari kami dan juga dari anda semua. Dan juga diucapkan seperti mana uruf di Malaysia ni, saya ucapkan maaf zahir dan batin. Mohon maaf atas segala salah silap sepanjang perkenalan kita. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan puan-puan yang mendengar, yang mengikuti kuliah tafsir kita, dan juga kepada seluruh warga Kubak Center. Sekiranya ada salah silap dari pihak saya, jadi saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita mendapat keampunan dengan berkat bulan Ramadan yang lalu, dan dosa kita ataupun kesalahan kita sesama makhluk pula juga terampun apabila kita bermaaf-maafan pada dalam bulan Syawal. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang tua kita, dan sebenarnya adalah satu perkara yang baik, di mana bermaaf-maafan itu tujuannya ialah supaya kita dapat menyelesaikan persengketaan dan juga kekhilafan di antara ataupun sesama manusia. Kerana kita tahu keampunan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan menerusi amal soleh, menerusi malam-malam yang barakah seperti malam Lailatul Qadar, atau hari-hari yang barakah seperti hari Jumaat, hari-hari dalam bulan Ramadan dan sebagainya. Itu semua kemaafan itu tertakluk atau terkait dengan dosa yang dilakukan antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dosa antara manusia dengan manusia, sesama manusia, itu tidak akan terampun melainkan setelah kita bermaaf-maafan. Maka itulah tujuan sebenarnya, falsafah sebenarnya kita bermaaf-maafan di bulan Syawal, supaya mudah-mudahan bukan sahaja dosa kita dengan Allah Ta'ala terampun, bahkan juga dosa kita sesama manusia, sesama makhluk yang lain juga terampun, insya-Allah. Baik, kita sambung surah Al-Insan. Pada hari ini kita akan mulakan kembali, kita akan baca kembali ayat yang ke-25, walaupun kita telah bicarakan pada kuliah yang lepas, tapi kita akan baca kembali ayat 25, dan kita akan terus baca serta membacakan tafsir ayat-ayat yang terkandung dalam surah ini sehinggalah ayat yang terakhir, insya-Allah. Baik, seperti biasa kita baca dahulu insya-Allah ayat bermula dengan ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa shadadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Wa ma tasyaa'una illa an yasha'a Allah. Innallaha kana aliman hakima.
yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Shadaqallahul azim. Baik. Ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila." Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada bukrah dan asil. Pada waktu bukrah dan juga asil. Apa makna bukrah? Para ulama tafsir mengatakan bukrah itu maksudnya ialah awal pagi. Awal pagi. Ini bukrah dari sudut inilah bahasa fusha, bahasa yang standard. Kalau bahasa ammi, bahasa pasar ataupun bahasa rakyat, bahasa pasar lah kita kata. Bahasa pasar yang digunakan pakai di Mesir dan negara-negara Arab yang setengah-setengah negara Arab yang lain, bukrah tu maksudnya esok. Dan ada betulnya juga, sebab apabila kita kata bukrah, esok, jadi esok tu bermula dengan pagi. Jadi bukrah tu maknanya esok pagi. Esok pagi. Ya, jadi bukratan wa asila. Bukrah maksudnya ialah awal pagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah pada awal pagi, pada waktu awal pagi, iaitu pada waktu subuh dan seterusnya. Kemudian wa asila, dan juga pada penghujung siang. Asil maksudnya ialah, kata Syekh Tantawi rahimahullah, akhirun nahar, pada penghujung siang. Jadi satu hari, dalam masa satu hari ada dua masa yang besar, iaitu siang dan juga malam. Dan siang itu pula dia ada bahagian-bahagiannya. Awal pagi disebut sebagai bukrah, dan akhir hari ataupun akhir siang, awal siang dinamakan bukrah, dan akhir siang dinamakan sebagai asil. Dinamakan sebagai asil. Jadi apa sebenarnya yang nak disampaikan di sini? Apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak perintahkan di sini? Maka ada setengah ulama tafsir mengatakan bahawa maksud sebenar ayat ini ialah nak menyuruh Nabi SAW dan juga kita lah sebagai umat Nabi SAW, supaya kita sentiasa berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap masa. Jadi seolah-olah disebutkan siang dan malam ataupun pagi dan juga petang itu bukan secara khusus, bukan bermakna pada waktu tersebut sahaja, tetapi nak menunjukkan bahawa setiap masa. Contohnya mak kita kata pada kita kan, kau ni siang malam main game, contohnya. Kau ni siang malam main game. Apa yang nak disampaikan oleh mak kita? Sebenarnya bukannya mak kita mengatakan yang kita ni main game siang dan malam. Sebab ada masanya yang contohnya petang. Petang ni bukannya siang, bukannya pagi maksudnya. Ataupun mak kita kata dengan contoh yang lebih jelas, kau ni pagi petang main game. Pagi petang main game. Jadi pagi petang menafikan tengah hari. Tengah hari bukan pagi dan bukan juga petang. Tengah hari ni dia tengah-tengah. Dan juga malam juga tidak termasuk dalam frasa pagi petang. Tapi mak kita kata pagi petang itu hanya sekadar nak menunjukkan kekerapan kita main game. Bukan bermakna kita ni memang main game pagi petang je. Tak, maksud mak kita ialah kau ni setiap masa main game. Maka begitulah. Ini semua contoh nak bagi faham je kan. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab, bila ulama tafsir mengatakan begitu, maka itulah antara salah satu daripada tafsirannya. Ayat ini menyuruh Nabi SAW untuk berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa, setiap keadaan. Ya. Dan ada juga ulama yang mengecilkan skop tafsiran bagi ayat ini. Kalau tadi ayat ini bermaksud mengingati Allah siang setiap masa, ada juga ulama yang mengatakan bahawa maksud ayat ini ialah mendirikan solat subuh, asar dan juga zuhur. Subuh, zuhur dan juga asar. Sebab apa? Sebab bukrah itu ialah awal siang. Maka ia mewakili sembahyang subuh. Manakala bukratan wa asila, dan asil pula ialah penghujung siang. Maka dia meliputi zuhur dan juga asar. Kenapa zuhur juga termasuk? Sebab zuhur itu waktunya berpanjangan sehinggalah masuk waktu petang. Kan? Pukul 3 masih lagi zuhur, 3.30 zuhur, 4 masih lagi zuhur. Jadi oleh kerana masih ada waktu zuhur, maka
Asila itu bolehlah ditafsirkan sebagai waktu zuhur dan juga asar, kerana penghujung siang itu meliputi zuhur dan juga asar. Jadi kalau mengikut tafsiran ayat ini, maksud wazkurisma rabbika bukratan wa asila, maksudnya ialah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirikanlah solat pada waktu subuh dan juga pada waktu zuhur dan asar. Cuma itulah kita katakan, ini pun salah satu tafsiran. Kita ambil dua-dua tafsiran. Makna kata sembahyang fardu pun kita ambil, yang sunat zikir setiap masa yang digalakkan dalam Quran dan juga hadis, itu pun kita ambil, kita melaziminya insya-Allah. Wa minal laili fasjud lahu, dan daripada malam maka hendaklah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud kepadanya, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini pula ayat ini, wa minal laili fasjud lahu, perintah untuk sujud pada waktu malam pula, kata para ulama tafsir seperti Imam Qurtubi, Imam At-Tabari dan juga Syekh Tantawi rahimahullahu taala, dan juga ulama tafsir yang lain, mereka mengatakan yang ini pula berkenaan dengan dua waktu solat yang ada pada waktu malam, iaitu solat maghrib dan juga solat isya. Wa minal laili fasjudlah, wa minal laili fasjudlah, dan daripada waktu malam hendaklah kamu sujud kepadanya, iaitu pada waktu maghrib dan juga isya, kerana malam itu bermula dengan maghrib. Makanya ayat wazkurisma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjudlah, ini semua ni berkaitan dengan solat 5 waktu kalau mengikut sebahagian tafsiran. Tapi kalau kita buka tafsiran yang lebih umum, ini semua hanya nak menunjukkan bahawa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggalakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sentiasa mengingati Allah. Kerana apa? Kerana untuk mendapatkan kekuatan dalam berdakwah itu, maka zikrullah itulah sebagai kekuatan. Kerana itu ketika Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Musa AS dan juga Nabi Harun AS, maka pesanan Allah Ta'ala pada mereka apa? Wala taniya fi zikri, jangan kamu lalai daripada mengingatiku. Jangan kamu lalai dari mengingatiku. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa kekuatan dan juga kesan dalam percakapan seorang da'i itu adalah bergantung sejauh mana seseorang itu mengingati Allah dan berzikir kepada Allah. Kalau sekiranya seorang da'i itu banyak mengingati Allah, berzikir kepada Allah, hatinya sentiasa tawajuh kepada Allah, maka kesan dakwahnya itu akan lebih memberikan kesan berbanding dakwah yang disampaikan oleh orang yang lalai, yang hatinya lalai, yang lidahnya tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat dalam tafsir yang lebih luas. Tapi kalau kita kembali balik pada tafsir yang tadi, Imam Qurtubi, Imam Tabari, mereka mengatakan bahawa ini berkenaan dengan ayat ini berkenaan dengan solat 5 waktu. Yang antara yang menafsirkan ayat ini dengan umum ialah Imam Syaukani. Imam Syaukani mengatakan wazkurisma rabbika bukratan wa asila itu adalah perintah untuk agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengingati Allah. Itulah sandaran bagi apa yang kita katakan tadi, iaitu tafsir daripada Imam Asy-Syaukani. Baik, kemudian seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasabbihhu lailan tawila. Kalau tadi wazkurisma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjudlah, itu berkenaan dengan solat 5 waktu kalau mengikut sebahagian ahli tafsir. Maka bila sampai wasabbihu lailan tawila, mereka mengatakan maksudnya ialah ini wasabbihu lailan tawila, ini adalah perintah untuk supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahajud pada waktu malam. Kerana apa? Kerana ada disebutkan riwayat daripada Ibnu Abbas dan juga Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullahu taala, mereka mengatakan bahawa kullu tasbihin fil Quran as-salah. Setiap perkataan tasbih, sabih ke, sabbaha ke, tasbih ke, yusabbihu ke, maksudnya ialah solah. Jadi wasabbihu lailan tawila,
Kalau mengikut tafsiran ini, maka maksudnya ialah tunaikanlah solat pada waktu malam yang panjang. Apa maksud malam yang panjang? Kata ulama tafsir, maksudnya ialah pada bahagian malam yang lebih banyak. Maknanya pada sebahagian besar malam, majoriti malam. Jadi malam tu katalah berapa jam? 12 jam. Maka perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahajud pada sebahagian besar malam. Maknanya waktu untuk tidur hanya sedikit saja, bukan sebaliknya. Bukannya tidur lagi banyak, sembahyang sikit, tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan supaya sembahyang tahajud lebih banyak daripada tidurnya. Wasabbihu lailan tawila. Kalau mengikut ulama tafsir, lailan tawila maksudnya ialah aktsarul lail, kebanyakan malam. Maksudnya kebanyakan masa-masa di dalam malam itu. Maknanya masa yang tahajud itu mesti banyak daripada masa yang tidak tahajud. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi wasabbihu lailan tawila ini adalah perintah untuk menunaikan tahajud, seperti mana kata Imam Qurtubi, Imam Tabari dan lain-lain. Kemudian timbul di sini kemusykilan. Apa dia kemusykilannya? Wasabbih itu adalah fi'il amar. Kata kerja atau kata kerja. Kata kerja yang menunjukkan perintah. Dan bertasbihlah, iaitu dirikanlah solat. Dirikanlah, ada lah tu. Lah tu maksudnya perintah. Dan solatlah, dan dirikanlah solat. Jadi zahir ayat ini seolah-olah menunjukkan ianya perintah. Dan dalam kita sedia maklum, dalam kaedah usul fiqh, al-amru yufidul wujub. Perintah menunjukkan wajib. Jadi ayat ini seolah-olah menunjukkan wajibnya tahajud. Wajibnya sembahyang malam, iaitu tahajud. Dan sebagaimana diperintahkan pada Nabi SAW, pastinya kita umat Nabi SAW yang disuruh untuk mengikuti Al-Quran dan juga Rasulullah SAW, pasti kita juga terkenalah, maknanya kita juga bertanggungjawab, diberikan tanggungjawab untuk menunaikan kewajipan itu. Maka di sini kemusykilannya, adakah ianya wajib atau bagaimana? Maka ada sebahagian ulama mengatakan ia wajib. Memang ianya wajib. Wasabbihu lailan tawila memang menunjukkan bahawa tahajud malam itu, sembahyang malam itu memang wajib, tetapi ianya telah mansukh. Inilah pendapat Ibnu Zaid. Al-Imam Ibnu Zaid rahimahullahu ta'ala mengatakan ayat ini maksudnya kewajipan tahajud yang disebutkan dalam ayat ini dimansuhkan dengan apa? Dengan adanya solat 5 waktu. Maknanya pada awalnya solat tahajud itu wajib. Tapi bila difardukan solat 5 waktu, maka tidak ada lagi kefarduan yang lain dalam bab solat melainkan solat fardu sahaja. Tapi makna kata ayat itu pada awalnya memang, pada asalnya memang wajib, memang fardu. Solat tahajud itu adalah wajib pada asalnya. Ini satu tafsiran. Ada juga yang mengatakan bahawa perintah dalam ayat ini membawa makna sunat. Memang ada kalanya perintah dalam Quran, dalam hadis, ia tidak membawa makna wajib, tetapi ia membawa makna sunat, kan? Contohnya perintah apa ya? Sammillah wa kul biyaminik, kan? Hadis Nabi SAW berkenaan dengan adab makan. Nabi SAW bersabda, sebutkanlah bismillah dan makanlah dengan tangan kanan kamu. Kalau mengikut jumhur ulama, makan dengan mengucapkan bismillah ni bukanlah wajib. Begitu juga dengan makan menggunakan tangan kanan bukanlah wajib. Jadi ada setengah perintah yang mana ia tidak membawa makna wajib. Bagaimana nak diketahui perintah itu wajib ke ataupun tidak wajib? Adakah ianya wajib ataupun sunat? Maka ulama usul fiqh kata melihat kepada qarinah, melihat kepada petunjuk, melihat kepada hin-hin, petunjuk-petunjuk lain yang ada, yang menunjukkan bahawa telah terpaling makna ayat tersebut daripada wajib kepada sunat. Jadi kalau kita lihat ayat ini dan kita bandingkan dengan ayat lain, hadis lain yang menunjukkan bahawa solat yang fardu hanyalah 5 sahaja, selain daripada itu tidak ada
Contohnya hadis di mana seorang lelaki datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang agama, tentang Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sembahyang 5 waktu apa semua. Maka kata lelaki tadi, hal alayya ghairuha, adakah ada kewajipan yang lain selain, adakah ada kewajipan yang lain yang tertanggung ke atas aku selain daripada selain daripada 5 waktu solat? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak ada. Maka hadis itu menunjukkan bahawa tidak ada kewajipan yang lain dalam bab solat selain daripada 5 waktu solat. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Maka itu adalah qarinah yang memalingkan ayat-ayat yang seolah-olah menunjukkan ada solat-solat lain seperti solat tahajud yang wajib dipalingkan menjadi sunat. Ini satu tafsiran. Dan ada juga yang mengatakan bahawa ayat ini kekal sebagaimana asal. Wasabbihhu lailan tawila, ianya kekal menjadi suatu perintah yang wajib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu perintah yang wajib agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahajud. Jadi kalau kekal macam tu, maka adakah maknanya kita ini diwajibkan juga mencontohi baginda dalam perkara ini? Memang kita disuruh untuk mengikuti Al-Quran dan mengikuti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beramal dengan Quran. Jadi kalau ayat ini kekal menjadi wajib, adakah maknanya kita juga kena jadi wajib ke atas kita untuk menunaikan tahajud? Maka kata pendapat ketiga, ianya kekal wajib, tetapi kewajipan itu menjadi khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya wajib itu hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Adapun untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya hanya sunat sahaja. Ini pun suatu tafsiran yang bagus. Ala kulli hal, kalau kita melihat ketiga-tiga pendapat tadi, sama ada pendapat yang mengatakan ayat ini mansukh, atau pendapat yang mengatakan ayat ini tidak mansukh tetapi dipalingkan ayat ini daripada wajib kepada sunat, ataupun pendapat yang mengatakan ayat ini tetap wajib, tetap menunjukkan wajibnya solat tahajud, cuma dikhususkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau apa jua pendapat, ketiga-tiga pendapat ini ala kulli hal, walau macam mana sekalipun, kesudahannya membawa satu natijah, iaitu untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam solat tahajud itu tidaklah wajib. Cuma walaupun tidak wajib, maka kita kena berusahalah untuk buat, kan? Bila Allah Taala perintahkan, sama ada wajib ataupun sunat, kita cuba sedaya upaya kita untuk melakukannya, melaksanakannya. Kerana apa? Kerana sebelum ni kita pernah sebutkan betapa pentingnya solat tahajud. Kerana apa? Kerana solat tahajud ini adalah nur, adalah cahaya bagi hati kita, dan ianya adalah penawar bagi hati kita. Sebelum ni kita pernah kongsikan 5 perkara yang menjadi penawar bagi hati, kata Ibrahim Al-Khawwas. Sayyidina Ibrahim Al-Khawwas mengatakan 5 perkara yang menjadi penawar bagi hati. Dawaul qalbi khamsah. Penawar bagi hati itu ialah ada 5. Dan salah satunya beliau menyebutkan qiyamul lail. Qiyamul lail. Baik, kemudian fatahajjad bihi, sudah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya haula, mereka, sesungguhnya mereka itu yuhibbunal ajilah, menyukai perkara yang segera. Inna haula'i yuhibbunal ajilah, sesungguhnya mereka itu menyukai, mencintai perkara yang segera, iaitu perkara dunia. Mereka yang dimaksudkan ni siapa? Maka Imam Qurtubi menyatakan beberapa tafsiran. Pertama, tafsiran yang disukai ataupun tafsiran Imam Qurtubi, yang Imam Qurtubi cenderung kepadanya ialah beliau mengatakan maksud mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini, haula, itu ialah ahlu Makkah, atau secara spesifiknya ialah orang musyrikin Mekah. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menyabarkan atau menguatkan, mengukuhkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi sabar, menjadi tabah dalam menghadapi orang-orang musyrikin Mekah. Jadi inna haula, dia merujuk kepada kisah yang sama, iaitu orang-orang musyrikin Mekah menafikan Al-Quran, menolak Al-Quran, menganggap Al-Quran itu bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala kata inna haula, sesungguhnya mereka. Siapa dia? Mereka itulah, iaitu orang-orang musyrikin Mekah. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua mengatakan bahawa
Haula itu maksudnya ialah orang Yahudi. Haula itu maksudnya ialah orang Yahudi. Kerana apa? Kerana orang Yahudi, kata Imam Qurtubi, kerana orang Yahudi mereka merahsiakan atau menyembunyikan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka sedia maklum ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi akhir zaman yang mereka telah baca dalam kitab-kitab terdahulu, dan mereka dapati memang ada bertepatan dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi orang-orang Yahudi, terutamanya pendeta-pendeta mereka telah mendiamkannya, mereka telah menyembunyikannya. Kerana apa? Kerana cinta kepada ajilah, cinta kepada dunia, cinta kepada nikmat yang segera. Ajilah ni maknanya segera, nikmat yang segera, yang datang terdahulu, iaitu nikmat duniawi. Sebab apa? Sebab kalau mereka beritahu, oh inilah Muhammad, inilah dia, Muhammad inilah Nabi akhir zaman, kami telah lihat sifat-sifat yang ada pada diri Nabi SAW ini, diri Nabi Muhammad ini bertepatan dengan sifat-sifat Nabi akhir zaman yang dikhabarkan dalam kitab-kitab terdahulu. Kalau mereka kata begitu, maka nescaya hilanglah penghargaan, penghormatan yang diberikan oleh masyarakat Yahudi kepada mereka. Itu cerita dia. Yalah, pendeta-pendeta Yahudi ni, mereka ni dihormati. Kalau mereka berjalan, semua orang akan hormat. Kalau mereka cakap, semua orang akan dengar. Dan kalau mereka contohlah buka sumbangan kan, kita nak infak dan sebagainya, mereka buka peluang untuk menyumbang, orang ramai akan menyumbang dan mereka akan ambil sedikit. Mereka akan makan sedikit daripada harta benda orang ramai, dan Quran menyebutkan begitu. Ahbar ataupun pendeta-pendeta Yahudi, mereka telah memakan harta orang ramai dengan atas nama agama. Orang-orang Yahudi menggunakan, pendeta-pendeta Yahudi menggunakan nama agama supaya orang pengikut-pengikut Yahudi memberikan infak, menginfakkan harta mereka atas nama agama. Tapi orang-orang Yahudi ataupun pendeta tadi, mereka telah makan sebahagiannya. Mereka telah mengaut keuntungan atas jalan yang haram. Kalau atas dasar upah dan sebagainya, tak apalah. Tapi atas sebab yang tidak diizinkan oleh syarak. Jadi oleh kerana mereka yuhibbunal ajilah, mereka menyukai keuntungan duniawi yang segera, maka mereka telah menyembunyikan dan mendiamkan sifat-sifat Nabi akhir zaman yang ada pada Nabi Muhammad SAW, yang membuktikan kebenaran Nabi SAW. Kerana apa? Atas dasar mereka tamakkan harta benda dunia. Jadi kalau mengikut pendapat kedua, mereka mengatakan, ulama yang berpegang pada pendapat kedua, mereka mengatakan bahawa inna haula maksudnya ialah innal yahud yuhibbunal ajilah. Mereka mencintai, mereka menyukai, mencintai, melebihkan al-ajilah, harta benda dunia. Kemudian ada juga pendapat yang ketiga, mereka mengatakan bahawa haula di sini maksudnya ialah al-munafiqun, orang-orang munafik. Dan orang munafik ini, kalau bila sebut tentang munafik, maksud kata di mana? Di Madinah lah. Ada yang mengatakan inna haula maksudnya ialah munafiqun, orang-orang munafik, yuhibbunal ajilah. Kerana apa? Kerana orang-orang munafik tidak ada sebab lain. Kerana apa mereka, apakah yang menyebabkan mereka menyembunyikan kekufuran? Tidak ada sebab yang lain, melainkan mereka yuhibbunal ajilah, mereka menyukai perkara harta benda dunia yang segera. Ini tafsiran yang ketiga. Inna haula maksudnya al-munafiqun. Cuma kalau peribadi saya lah, saya lebih nampak pendapat pertama dan kedua itu lebih kuat kan. Yang terlebih kuat yang pertama lah, kerana ianya berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Walau apa jualah, Allah Ta'ala kata inna haula, mereka. Maka kita seharusnya ambil pengajaran. Kerana apa? Kerana kita khawatir kita pun termasuk sama dengan golongan ini. Sama ada yang dimaksudkan ialah musyrikin Mekah, ataupun orang Yahudi, atau orang munafik. Kita kena rasa risau. Jangan sampai kita ni termasuk dalam golongan orang yang yuhibbunal ajilah, menyukai perkara yang segera. Al-ajilah. Al-ajilah ni biasa kita dengar dalam peribahasa Arab ataupun ungkapan bahasa Arab. Al-ajalatu minasyaitan. Tergopoh-gapah itu adalah daripada sifat syaitan. Jadi al-ajilah ini maksudnya ialah segera.
Yang dimaksudkan dalam ayat ini, al-ajilah di sini ialah nikmat yang segera, iaitu nikmat dunia. Kenapa nikmat dunia dinamakan segera? Kerana nikmat di akhirat belum sampai lagi, belum mula lagi pun. Yang ada dalam mata kita ialah nikmat dunia. Kerana itu dinamakan al-ajilah. Yuhibbuna al-ajilah. Jadi mereka ini, mereka menyukai nikmat dunia. Sebab itulah ada dalam satu hadis yang walaupun dihukum oleh ulama sebagai hadis dhaif, tapi wajar diambil pengajaran, peringatan buat diri kita sendiri. Kata Nabi SAW dalam hadis yang tadi tu, hadis yang dikatakan dhaif, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah kepala kepada segala kejahatan, segala kesalahan. Kalau kita lihat, apa jua kesalahan, apa jua jenayah yang berlaku dalam dunia ini, sama ada kesalahan antara manusia dengan Allah ataupun kesalahan sesama manusia, semuanya adalah berpunca daripada cinta dunia. Kalau tak semua pun kebanyakannya adalah daripada cinta dunia. Orang merasuah kerana apa? Yuhibbunal ajilah. Orang membunuh kerana apa? Yuhibbunal ajilah. Orang pecah amanah kerana apa? Yuhibbunal ajilah. Orang murtad, ini baru-baru ni kita ada dengar ada sebuah kampung di negara jiran kita. Satu kampung telah murtad, keluar dari Islam. Kerana apa? Kerana kehidupan mereka semakin sempit akibat daripada pandemik. Akhirnya mereka memilih untuk menukar agama semata-mata untuk mendapatkan yuhibbunal ajilah. Semata-mata mereka nak mendapatkan bekalan makanan asasi dan sebagainya. Allahu Akbar. Semua yang berlaku, kemurtadan, maksiat, zina, sugar baby, sugar daddy, semuanya adalah kerana yuhibbunal ajilah, nak duit. Duit tu adalah ajilah, itulah dinamakan ajilah, segera. Berzina, lepas zina terus dapat duit. Itulah yang dikatakan nikmat yang segera. Tapi kalau dia bersabar, dia tahan diri dia, dan dia tetap dengan amal soleh, dia tak dapat sekarang duit. Dia tak dapat nikmat, pahala. Dia akan dapat bila? Di akhirat nanti. Sebab itu tidak dinamakan ajilah. Maka oleh kerana itu, dalam hati kita ni kena kosong daripada duniawi. Dunia boleh ada di tangan. Ibrahim bin Adham, salah satu daripada doanya yang masyhur, beliau berdoa, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alid dunya fi qulubina. Wahai Allah, jadikan dunia itu di tangan kami dan jangan jadikan dunia itu di hati kami, dalam hati kami. Jadi dunia ni kita gunakan, kita letakkan di tangan. Kita gunakan dia, kita nak bengkokkan dia, kita nak luruskan dia, nak bulatkan dia, nak petakkan dia. Tetapi jangan sampai masuk dalam hati. Seperti mana kapal. Kapal kalau dia nak berlayar, dia mesti kena ada air. Kalau tak ada air, kapal tak boleh berlayar. Dia duduk diam je lah macam kapal kat museum. Tapi kalau dia sudah berada di atas air, dia berlayar. Tetap saat di mana air itu masuk ke dalam kapal, maka bermulalah kebinasaan bagi kapal tersebut. Begitulah juga dengan hati kita. Dengan diri kita ni. Diri kita ni nak bergerak, nak beramal soleh, memang perlu dunia. Perlukan wang ringgit, perlukan pekerjaan, perlukan semua dunia. Tetapi saat di mana dunia tu masuk dalam diri kita, maka bermulalah kebinasaan kita, wal-iyadzabillah. Jadi ingat tu, inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Dan mereka meninggalkan di belakang mereka tinggal di belakang mereka yawman thaqila, hari yang berat. Maknanya mereka meninggalkan hari akhirat. Ialah bila mereka sudah mendahulukan, mengedepankan dunia, maka jadilah akhirat itu di belakang mereka. Dan akhirat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sifatkannya dengan sifat thaqila, yauman thaqila. Hari yang berat. Kerana apa? Kerana huru-hara hari akhirat itu sangat berat. Imam Syekh Tantawi rahimahullah taala mengatakan, wa wasafa yaumal qiyamati bithiqali li shiddati ma yaqa'u fihi min ahwalin wa kurub. Dan Allah Ta'ala menyifatkan hari kiamat itu sebagai berat. Kerana apa? Kerana beratnya, susahnya apa yang berlaku padanya daripada ketakutan dan daripada musibah. Kerana banyaknya musibah dan juga ketakutan pada hari tersebut, maka wajar disebut sebagai hari yang berat. Ada juga dalam tafsiran yang lain menyebutkan bahawa dinamakan hari kiamat atau hari akhirat itu sebagai hari yang berat, ialah kerana pada hari tersebut kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
amal kita sama ada baik atau buruk akan dinilai, akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa sahaja yang masuk dalam kamar perbicaraan di mahkamah dunia ini, kita tahulah walaupun dia ni tidak bersalah, tapi apabila diheret masuk dalam mahkamah, walaupun tahu dah dia memang tak bersalah, tapi kita tetap akan rasa bahawa dia sedang mengalami berat, dia sedang mengalami keberatan, mengalami suatu bebanan yang berat walaupun dia tidak bersalah. Maka dalam tafsiran yang lain menyebutkan akhirat itu dinamakan yauman thaqila bukan kerana ketakutan, sebab tak semua orang takut di hari akhirat. Tidak semua orang menerima musibah pada hari akhirat, menerima azab. Jadi kenapa dinamakan yauman thaqila? Dinamakan yauman thaqila kalau mengikut tafsiran yang lain ialah kerana pada hari tersebut kita akan diadili oleh Allah Ta'ala. Diadili oleh Allah Ta'ala itu pun sudah cukup menjadikan hari akhirat itu berat. Walaupun kita berada di pihak yang benar, berada di jalan yang benar, tidak ada kesalahan, tak ada. Memang siapa sahaja yang dihisab oleh Allah, maka dia akan merasai keberatan, dia akan rasa bebanan. Kerana itu dinamakan yauman thaqila. Maka mereka ini, kata Allah Ta'ala, wa yadharuna wara'ahum yauman thaqila. Mereka meninggalkan hari yang berat di belakang mereka. Mereka tak peduli. Orang cerita tentang akhirat ni, alah apalah, lambat lagi akhirat ni. Ni kita nak hidup dunia ni. Apa ni cerita pasal akhirat ni? Tak majulah macam ni kalau orang Islam masih cerita tentang akhirat, tentang dosa, tentang syurga, tentang neraka, tentang hisab. Tak majulah macam ni. Kita cerita yang perkataan-perkataan inilah yang sangat bahaya. Kerana apa? Kerana khawatir ni termasuk wa yadharuna wara'ahum yauman thaqila. Sedangkan Nabi SAW sentiasa mengingatkan para sahabat kepada yauman thaqila, pada hari akhirat. Walaupun ketika itu para sahabat Nabi SAW berada dalam urusan duniawi mereka. Kalau kita zaman sekarang ni, bila kita diingatkan tentang akhirat dalam keadaan kita sibuk dengan kerja duniawi kita akan marah. Tetapi sahabat tidak. Nabi SAW memang begitu. Pernah Nabi SAW menjumpai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam keadaan beliau sibuk menanam pokok. Maka kata Nabi SAW, hendakkah aku khabarkan kepada kamu suatu jenis penanaman yang lebih baik daripada penanaman ini? Maka kata Abu Hurairah, bahkan wahai Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, kamu ucapkan satu tasbih, maka Allah akan tumbuhkan suatu pohon yang lebih baik di mana? Di akhirat, di dalam syurga. Nampak? Kawan tu dia tengah sibuk dengan urusan dunia, tapi Nabi SAW datang dan mengingatkannya tentang hari akhirat. Begitulah juga dengan kehidupan harian kita. Apabila kita diingatkan tentang perkara akhirat, jangan kita katakan, nantilah, ni kita sekarang ni tengah cerita tentang dunia, tengah cerita tentang kerjaya kita. Tak. Bila kita diingatkan tentang akhirat, sepatutnya kita terus mengingati kehidupan akhirat. Kerana mengingati kehidupan akhirat dalam urusan dunia, itulah sebenarnya yang menjaga kita daripada tergelincir dalam urusan dunia. Tergelincir mengambil rasuah, memakan makanan haram, mengambil sumber rezeki yang haram. Perkara-perkara itu tidak akan dapat dihindari melainkan apabila kita sentiasa mengingati kehidupan akhirat yang kekal abadi dalam kita menjalankan urusan dunia kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Kamilah yang menciptakan mereka. Lihat dalam ayat ini, dalam kalimah khalaqnakum itu sudah terkandung makna kami. Khalaqnahum, kami yang menciptakan mereka. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan nahnu di hadapan. Nahnu khalaqnahum. Maka di situ ada unsur penegasan. Kerana itu tafsirannya atau terjemahannya ialah nahnu khalaqnahum, maksudnya ialah kamilah. Ada sedikit penegasan. Kamilah, bukan kami yang menciptakan, kamilah yang menciptakan. Untuk menafikan, untuk menarik perhatian orang-orang yang tidak mengambil cakna tentang perkara ini. Wahai mereka yang tidak ingat, tidak mengambil endah tentang bahawasanya Allah Ta'ala menciptakan mereka. Ni, kami nak bagi tahu. Nahnu khalaqnahum. Kamilah
yang menciptakan mereka. Kami yang menciptakan mereka. Wa shaddadna asrahum, dan kami yang menguatkan penciptaan mereka. Kami yang menguatkan penciptaan mereka. Syaddadna, kita biasa dengar kan, syadid. Syadid ni maknanya apa? Keras. Keras. Jadi syadid ni maknanya keras, kuat. Syiddah, kuwah. Jadi syaddadna maknanya qawainahum. Kamilah yang menguatkan mereka. Menguatkan asrahum. Asrahum ada beberapa tafsiran, tapi yang mudahnya, seperti mana kata Syekh Tontawi dan lain-lain, al-asr maksudnya adalah al-quwwah. Dan juga dinamakan kuda itu, kalau kuda itu kuat, dinamakan sebagai syadidul asr. Kalau kuda itu kuat, orang Arab menamakan sebagai syadidul asr, iaitu kuda yang kuat badannya, kuat penciptaannya. Maknanya penciptaan ni maknanya rupa bentuk zahirnya itulah khalq. Kalau khuluq ni dalaman, akhlak. Tapi khalq maknanya rupa parasnya, zahirnya, fizikalnya kuat. Syadidul asr maksudnya syadidul khalq. Jadi syaddadna asrahum ay qawaina khalqahum. Kami yang menguatkan penciptaan mereka. Maknanya Allah Ta'ala yang memperkuatkan tubuh badan zahir manusia ini. Allah kuatkan dengan apa? Allah berikan mata pada kita, telinga pada kita. Allah berikan hati pada kita, akal kepada kita. Allah cantumkan segala anggota badan kita ni dengan apa? Dengan perantaraan sendi-sendi. Yang mana sendi-sendi ni dia fleksibel, dia boleh ke depan, ke belakang, dia fleksibel. Kan? Dia boleh dipusing-pusingkan. Jadi kuat manusia itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kaki, kaki yang berotot, tangan yang berotot, macam-macam lagi lah. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Tapi kena ingat, wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Dan apabila kami mengkehendaki, apabila kami nak, baddalna amsalahum tabdila, kami menukarkan semisal mereka dengan sebenar-benar tukaran. Maknanya kalau kami nak, bila-bila masa kami nak, kami boleh tukarkan mereka ni dengan yang semisal dengannya, yang seumpama dengannya, dengan seumpama mereka itu. Kami boleh tukar mereka dengan yang lain, makhluk lain yang seumpama mereka, yang sama dengan mereka. Tabdila, dengan sebenar-benar tukaran. Bukannya tukar main-main, tukar betul-betul. Aku boleh buat betul-betul, boleh menukarkan kamu dengan sebenar-benar tukaran. Dalam menafsirkan ayat ini, ada tiga tafsiran. Imam Ibn Kathir menafsirkan maksud wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila, maksudnya ialah Allah nak bagi tahu bahawa kami, kata Allah Ta'ala, kalau kami nak menukarkan kamu, kalau kami mahu, kalau kami nak, bila-bila masa sahaja kami boleh mematikan kamu, melenyapkan kamu, dan kemudian membangkitkan kamu pada hari akhirat dalam bentuk kejadian yang baru. Jadi nahnu khalaqna wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kalau mengikut kefahaman Imam Ibn Katsir, maksudnya ialah Allah Ta'ala mampu untuk membangkitkan manusia kembali pada hari akhirat. Dan membangkitkan semula itu sama seperti menciptakan ciptaan yang baru. Sebab apa? Sebab pada hari kiamat itu semua manusia telah hancur binasa. Telah hancur semuanya. Jadi Allah Ta'ala kata, kami boleh bangkitkan semula. Setelah hancur, kami boleh kembalikan semula manusia itu dalam rupa bentuk yang baharu. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang kedua pula mengatakan, tafsiran Imam Ibn Zaid dan juga At-Tabari mengatakan bahawa maksud wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila, maksudnya ialah kalau kami mahu, kalau kami naklah, kami boleh tukar kamu ni semua, kami boleh tukar mereka ni semua dengan kaum yang lain, dengan golongan manusia yang lain yang lebih taat daripada mereka. Ini tafsiran At-Tabari, Ibn Zaid dan juga Imam Syaukani. Kalau kamu, dan juga diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, kata-kata ini juga diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas. Ini berbeza dengan Ibn Katsir. Ibn Katsir tadi dia merujuk kepada tukar, itu maksudnya ialah tukar
daripada dunia kepada akhirat. Yang jasad kita di dunia ni hancur, dibangkitkan semula di akhirat. Itu maksud tukar. Tetapi tafsiran kedua ni mengatakan, tukar ni maksudnya di dunia ni. Kalau kamu tak nak taat, kalau mereka, Allah kata, kalau mereka ni tidak mahu taat, kami boleh menukarkan mereka. Kami hancurkan kaum ini dan kami gantikan dengan kaum yang lain yang lebih taat daripada mereka, yang tubuh badan mereka pun semisal dengan kamu. Itulah yang dimaksudkan, wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Jelas Ini yang kedua. Dan yang ketiga, tafsiran yang ketiga, satu tafsiran yang dinisbahkan juga kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, maksud ayat ini ialah la ghayyarna mahasinahum. Kami ni, kata Allah, kalau kami mahu, kalau kami berkehendak, bila-bila masa sahaja kami boleh menukar wajah mereka, tubuh mereka, kecantikan mereka itu kami tukar menjadi rupa paras yang hodoh. Ini tafsiran ketiga ini, maksudnya ialah kalau kamu dalam keadaan kamu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang baik, yang kacak, yang handsome, yang cantik, dalam keadaan begini kamu tak bersyukur pada Allah, kamu tak taat pada Allah, kami boleh tukarkan wajah kamu tu menjadi wajah yang hodoh. Badan kamu yang kamu banggakan, kami boleh tukarkan badan kamu menjadi badan yang jelek, badan yang tak elok, badan yang tidak cantik, tidak baik. Tafsiran ketiga ini apa bezanya dengan tafsiran kedua? Tafsiran kedua merujuk kepada tukar kaum. Allah binasakan satu kaum, Allah boleh gantikan kaum lain yang lebih taat. Tafsiran yang ketiga ni tak. Orang yang sama, kaum yang sama, tetapi kalau mereka tidak mahu taat, Allah tukar kaum yang sama, tapi Allah tukarkan tubuh badan mereka. Daripada cantik kepada tak cantik. Daripada tubuh badan yang baik, Allah boleh jadikan badan mereka ni sakit, cacat dan sebagainya. Allah boleh buat. Itulah yang dimaksudkan dengan wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Jadi kalau kita lihat tafsiran pertama tadi, tukar yang dimaksudkan itu ialah tukar, maknanya gantikan kehidupan dunia ni kepada kehidupan akhirat. Dengan diciptakan, dibangkitkan semula manusia ni setelah dibinasakan, dibangkitkan semula dalam bentuk yang baru. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, ulama yang berpegang dengan tafsiran kedua ni, mereka melihat maksud badalna, tukar ni maksudnya ialah tukar dari satu kaum kepada kaum yang lain. Kaum yang tak taat, Allah boleh hancurkan, Allah boleh gantikan kaum yang lain yang amsalahum, yang badan mereka, kehebatan, kekuatan mereka sama seperti kaum terdahulu, tapi mereka ni lebih taat kepada Allah Ta'ala. Allah boleh buat. Dan tafsiran yang ketiga, mereka ni melihat tukar itu maksudnya ialah tukar rupa paras. Kaum yang sama tidaklah ditukar kaum yang lain. Kaum yang sama diteruskan, tetapi Allah Ta'ala kata Allah boleh tukarkan wajah yang cantik, yang handsome ni, yang dibangga-banggakan sehingga tidak taat pada perintah Allah, Allah boleh tukarkan menjadi wajah yang hodoh. Badan Allah Ta'ala boleh tukarkan pada badan yang tidak baik, badan yang sakit, badan yang lemah, dan sebagainya. Walau apa juga tafsiran, seharusnya kita mengambil pengajaran bahawa apa yang ada pada kita, kecantikan, kepandaian, kehebatan dan sebagainya, ini bukanlah suatu perkara yang dibanggakan semata-mata, bukan. Tetapi sebaliknya, apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah kurniakan kepada kita, sebenarnya tujuannya ialah supaya kita taat pada perintah Allah. Kalau kita tak taat, bila-bila masa sahaja Allah boleh hapuskan kita, matikan kita, dan Allah bangkitkan semula kita di akhirat. Ataupun bila-bila masa sahaja Allah Ta'ala boleh hapuskan kita ni semua, umat manusia ni, dan Allah gantikan dengan kaum yang lain. Allah gantikan kaum yang lain yang lebih taat. Allah tak perlukan pada kita pun. Ataupun Allah Ta'ala tidak hapuskan kita, kita masih lagi hidup, tapi wajah kita itu Allah Ta'ala ubah menjadi wajah yang lain. Wal'iyadzabillah. Ini telah terbukti pada zaman Bani Israel, di mana ada sebahagian mereka Allah telah masahkan, Allah telah tukar wajah mereka menjadi, Allah telah tukar diri mereka menjadi faja'alnahum qiradata wal khanazir. Allah Ta'ala tukar mereka menjadi monyet dan juga menjadi khinzir. Orang Yahudi yang mereka melanggar perintah Allah, satu ketika dahulu mereka telah ditukarkan wajah mereka, rupa paras mereka, tubuh badan mereka menjadi monyet, menjadi kera dan juga menjadi khinzir. Wal'iyadzabillah. Dan ayat banyak dalam Quran, ada beberapa ayat
yang mengisyaratkan tentang perkara itu. Itulah tafsiran, 3 tafsiran berkenaan dengan wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Jadi apa faedah kita tahu beberapa tafsiran ni? Bila kita tahu beberapa tafsiran ni, dia menimbulkan ketakutan yang lebih. Bila kita tahu 3 tafsiran ni, bila kita baca wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila itu, kita lebih takut gerun. Sebab bukan satu je Allah boleh buat. Allah boleh buat 3. Allah boleh hukum kita dengan 3 cara, 3 tukaran. Berbanding dengan orang yang hanya tahu satu tafsiran. Mungkin dia takut tapi tidaklah terbayang lebih daripada orang yang tahu 3 tafsiran. Itulah pentingnya kita belajar tafsir. Jadi lepas ni bila kita baca wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila, sepatutnya kita mengambil pengajaran. Kita melihat pada diri kita, apakah kita ni nak supaya Allah Ta'ala tukarkan kita, sama ada tukaran jenis pertama, jenis kedua atau jenis ketiga, atau kita ni nak mentaati perintah Allah Ta'ala, menjadi hamba Allah yang taat. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman, inna hadhihi tazkirah. Inna hadhihi tazkirah. Sesungguhnya ini adalah suatu tazkirah, suatu peringatan. Biasa kita orang Melayu kita sebutkan tazkirah maghrib, tazkirah duha, tazkirah Ramadan, tazkirah tarawih. Jadi tazkirah tu maksudnya ialah peringatan. Allah kata sesungguhnya ini adalah peringatan. Apakah yang dimaksudkan dengan ini? Hadhihi itu apa dia? Hadhihi itu kalau mengikut ramai ulama tafsir, ya, seperti Imam Baghawi, Asy-Syaukani, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan lain-lain, ini itu maksudnya ialah surah ini. Surah ini. Maka bila kita baca surah Al-Insan ni, bila sampai inna hadhihi tazkirah, sepatutnya kita tersentak. Kan? Sepatutnya kita tersentak. Mungkin kita baca surah ni dari awal tu kita tak ambil pengajaran, kita macam baca macam tu je lah kan, baca sekadar nak menjaga tajwid kan, nak menjaga hafalan kita supaya tak tersalah baca. Tapi bila kita sampai, ini saya kongsikanlah kan pada tuan-tuan perempuan, bila kita sampai kepada inna hadhihi tazkirah, memang kita tersentak kerana kita tahu tafsirannya ialah sesungguhnya Allah kata sesungguhnya surah ini adalah peringatan. Jadi kita yang baca dengan lalai ni, kita kata ya Allah, daripada ayat pertama sampai ayat ini baru saya rasa saya mengambil pengajaran, mengambil peringatan. Padahal seluruh surah ini adalah peringatan. Inna hadhihi tazkirah. Kamu wahai pembaca Quran, seolah-olah Allah Ta'ala beritahu kepada kita, wahai kamu, wahai yang membaca Quran, wahai yang membaca surah Al-Insan, kamu duk baca daripada ayat pertama sehingga ke ayat ini, kamu tak rasa ke ini adalah peringatan daripada Tuhan kamu? Seolah-olah begitulah. Inna hadhihi tazkirah. Sesungguhnya ini ayat ni bukan sekadar kamu baca, sekadar ikut sedap mulut kan. Bila orang dah hafal satu surah tu, dia kadang-kadang dia tak beri tumpuan pun, dia boleh ikut gerak mulut dia kan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri, ikut baca macam tu. Seolah-olah ianya ayat ini di hujung surah ini Allah Ta'ala menyatakan inna hadhihi tazkirah. Kamu jangan baca begitu je. Inna hadhihi tazkirah. Sesungguhnya surah ini adalah satu peringatan. Jangan kamu main. Itu seolah-olah itulah yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Maka sesiapa yang berkehendak, siapa yang mahu, ittakhadha ila rabbih sabila, maka dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Allah kata aku dah bagi peringatan. Surah ni sebagai peringatan. Maka siapa yang nak, maka dia carilah jalan. Cari jalan untuk apa? Cari jalan untuk menuju kepada Tuhannya. Maksudnya ialah menuju kepada redha-Nya. Mencari jalan untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam tafsir Tantawi, mencari jalan untuk mendapatkan keredaan Allah, iaitu melalui apa? Melalui amal soleh. Melalui amal soleh. Ya, ini yang dipanggil sebagai wasilah. Kan? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah jalan, mencarilah wasilah. Carilah jalan perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antaranya ialah apa dia? Amal soleh. Di antaranya ialah amal soleh. Jadi wasilah ini dia ada beberapa wasilah.
wasilah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, para salihin, sebagaimana yang dibenarkan oleh para ulama. Bukannya ulama sekarang saja, bahkan ulama dahulu mengikut keempat mazhab membenarkan kita bertawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang soleh. Dan juga di antara wasilah juga ialah nama-nama Allah. Nama-nama Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki 99 nama, maka hendak fad'uhu biha. Maka berdoalah dengan berwasilah, dengan bertawassulkan, dengan kamu menjadikan nama-nama Allah itu sebagai perantara. Maknanya ketika kita berdoa tu, kita menyebut Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Maknanya kita meminta Allah dengan perantaraan rahmatnya. Bila kita sebut begitu, maka Allah Ta'ala seronok, Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala redha dengan kita. Allah Ta'ala redha dengan kita. Kerana apa? Kerana kita beriman dengan adanya rahmat bagi Allah Ta'ala, dengan sifat rahmat Allah Ta'ala itu. Dan juga kita bila kita berwasilah dengan amal soleh, juga Allah Ta'ala redha dengan kita. Kerana apa? Kerana amal soleh itulah perkara yang dapat menyampaikan kita kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma dalam ayat ini kebanyakan ulama mereka menyebutkan wasilah yang dimaksudkan ialah amal soleh. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Wasilah yang dimaksudkan, kebanyakan ulama mengatakan maksudnya ialah amal soleh dan juga iman kepadanya. Jadi ada juga amalan yang mana memang Allah Ta'ala, amalan yang sedikit tapi Allah Ta'ala menjanjikan keredaannya. Contohnya ialah membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyya wa rasulah. Siapa yang baca 3 kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kalau ikut hadis bacaannya lafaznya pendek, wa bi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya atau wa bi Muhammadin rasulah, walaupun pendek tapi ala kulli hal kita baca yang penuh seperti tadi pun dapat juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang baca 3 kali maka menjadi hak kepada Allah Ta'ala untuk meredainya. Allah Ta'ala redha pada dia, bukannya susah pun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bukannya susah. Jadi Allah kata siapa nak carilah. Kan? Jangan apa kata, jangan tunggu. Jangan lepas tangan macam tu. Siapa yang nak maka ittakhadha ila rabbih sabila. Siapa yang mahu maka dia mencari sabila, jalan, ila rabbih, kepada Tuhannya. Tapi kena ingat, Allah Ta'ala ingatkan kepada kita tentang hakikat perkara, hakikat segala perkara. Iaitu apa dia? Apa jua yang kita nak, akhirnya ianya tertakluk, ianya akan kalah juga dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Dan tidaklah kamu berkehendak, tidaklah kamu mengkehendaki, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkehendak. Maksudnya apa? Maksudnya kehendak kamu tidak akan dapat terlaksana melainkan apa yang Allah Ta'ala kehendak. Kalau kehendak kita selari dengan kehendak Allah, maka kehendak Allah itu akan terlaksana. Tapi kalau kehendak kita berlawanan dengan kehendak Allah juga yang akan terlaksana. Jadi walaupun apa juga keadaan sekalipun, maksud kata hidayah itu milik Allah. Yang tadi kata nak mencari jalan kepada Allah Ta'ala, itu pun adalah bergantung kepada kehendak Allah. Itu yang dikatakan may yahdillah fahuwal muhtad. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka mereka itulah yang mendapat petunjuk. Mereka itulah yang berada di atas jalan yang lurus. Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah sahaja
yang akan mendapat jalan yang lurus, yang akan diberi taufik untuk mengambil jalan kepada Allah Ta'ala. Siapa yang Allah Ta'ala tak beri taufik, nak buat macam mana? Memang tak ada. Maka kerana itu, kita kena yakin, bukan setelah kita mencari jalan, ittakhadha tadi tu kan, mencari jalan mendapatkan keridhaan Allah, kesudahannya kita kena merasakan bahawa apa jua amalan soleh yang kita buat, semuanya itu bukan daripada kita, tapi semuanya adalah daripada kehendak Allah. Allah yang beri taufik pada kita, Allah yang lorongkan kita, Allah yang dorongkan kita ke arah amal tersebut. Cuma adalah kadang-kadang orang kata kan, habis tu ustaz macam mana kalau macam tu, tak, kita ni kalau orang tu dah, kalau kita ni contohnya tak diberi taufik oleh Allah, Allah Ta'ala tidak berkehendak untuk memberikan taufik pada kita, maka maknanya kita jadi orang jahat lah. Maka jawapannya macam mana? Jawapannya betul. Memang kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk kita ni menjadi jahat, memang kita akan jadi jahat. Siapa yang boleh lawan kehendak Allah? Cuma masalah sekarang ni, siapa yang tahu apa yang Allah kehendaki pada kita? Saya tak tahu apa yang Allah nak daripada kita. Apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk saya tak tahu. Apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk tuan-tuan perempuan tak tahu. Maka apa yang kita tahu, yang ada depan mata ni, yang kita boleh buat ialah, yang kita boleh usahakan ialah taat pada perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kita berusaha ke arah itu. Sebab kita tak tahu. Perkara yang ditakdirkan oleh Allah ni, kita hanya tahu ianya adalah takdir apabila ianya telah berlaku. Macam sekarang ni kan, saya dah kahwin. Barulah kita tahu, oh rupa-rupanya takdir Allah kepada saya ialah saya ni berkahwin. Contohnya saya mendapat pendidikan dalam bidang pengajian Islam. Setelah tamat habis pengajian baru tahu, oh rupa-rupanya inilah takdir Allah. Allah nak dorongkan saya ke bahagian ini. Tapi kalau orang tu masih lagi belum memilih apa-apa, dia belum isi borang pun belum lagi, macam mana dia kata Allah tak pilih lah saya belajar agama? Dia belum berlaku lagi. Setelah berlaku barulah kita tahu apa kehendak Allah Ta'ala kepada kita. Jadi oleh kerana itu, kita apa yang kita kena buat, dalam Quran, dalam hadis berkali-kali menyuruh kita supaya kita ni berusaha beramal soleh. Berusaha untuk beramal soleh. Tentang apakah ketentuan Allah terhadap kita, kita tak tahu. Itu bukan kerja kita. Kita berusaha saja untuk beramal soleh. Dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan kita di atas jalan yang benar, di atas jalan hidayah. Nanti di akhir hayat baru kita tahulah. Dah mati nantilah, senang kata. Dah dekat akhirat baru kita tahu apa dia yang ditentukan oleh Allah pada kita. Kita tak tahu. Jadi faman syaa'a attakhadha ila rabbih wa ma tasyaa'una illa ay yasha Allah innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mengetahui. Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kenapa Allah Ta'ala sebutkan begini? Kerana apa jua yang ditakdirkan oleh Allah, apa jua yang telah ditetapkan oleh Allah, pastinya Allah tahu. Allah tahu apa yang dia buat. Allah tahu apa yang dia telah tetapkan. Dan dia Maha bijaksana, aliman hakima. Jangan kita persoalkan. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Sekali lagi Allah Ta'ala tegaskan, ingatkan kepada kita. Allah Ta'ala yang memasukkan siapa yang dia kehendaki. Tengok. Allah Ta'ala yang memasukkan siapa yang dikehendaki ke dalam rahmatnya. وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan orang-orang yang zalim, Allah Ta'ala akan menyediakan bagi mereka azab yang pedih. Azab yang pedih. Wal'iyadzubillah. Jadi, kesudahannya ialah siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat hidayah, mendapat rahmat, maka itulah yang akan mendapat hidayah dan mendapat rahmat. Siapa yang tidak dikehendaki oleh Allah, pasti dan pasti dia tidak akan dapat rahmat. Dia tidak akan dapat hidayah. Di antara bacaan dalam wirid solat kan, kita baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Wahai Allah, tidak ada yang boleh menghalang. Allahumma la mani'a, tidak ada yang boleh menghalang bagi apa yang Engkau telah berikan. Allah dah buat keputusan, Allah dah tetapkan bahawa Allah akan berikan sesuatu kepada seseorang, maka tidak ada siapa boleh halang. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada siapa yang boleh memberikan kepada orang yang Allah Ta'ala telah halang. Wala radda lima qadaita, dan tidak ada sesiapa yang boleh
menepis, menghalang apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan. Wala radda lima qadaita wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Itu kena tengok balik lah. Saya pun tak berapa pasti maksudnya. Cuma kalau tak silap maksudnya lah wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Maksudnya tidak ada siapa yang boleh memberikan manfaat, tidak ada siapa yang memiliki, tidak ada siapa yang boleh memberi manfaat lah. Jadi apabila kita baca ayat-ayat terakhir daripada surah Al-Insan ini, maka seharusnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala menjadi lebih kerdil, tidak bangga dengan amalan kita. Kerana apa? Kerana kalau kita ada amalan pun sebenarnya amalan itu daripada Allah Taala, daripada taufik dan hidayah daripada Allah. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala yang memang nak kita beramal. Kita ni tidak ada apa-apa. Dan kalau kita tak diberi taufik, maka kita doa pada Allah. Dan taufik untuk berdoa itu pun daripada Allah juga. Tapi kita berusaha lah. Kita belum tahu lagi apa. Adakah Allah Ta'ala nak ataupun tidak kita ni berdoa kan. Jadi kita berusaha dahulu. Kita try dulu orang kata. Cubalah kita ni bangun malam. Minta pada Allah Ta'ala supaya Allah berikan kita taufik dan hidayah. Tetapkan kita berada di atas petunjuk, dan kita ni tidak termasuk di kalangan orang-orang yang Allah memang berkehendak untuk dia disesatkan. Kerana kalau Allah dah tetapkan seorang itu sesat, maka tidak ada siapa pun yang dapat menyelamatkan dia, memberi hidayah pada dia. Wal'iyadzubillah. Wallahu alam. Kita tamat di sini tafsir surah Al-Insan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran, dan sekiranya ada yang boleh diamalkan, kita amalkan dalam apa yang kita belajar ini, dan kita sampaikan pada orang lain. Kiranya ada salah silap, kita mohon maaf daripada tuan-tuan perempuan. Kalau ada teguran yang membina, silakan dialu-alukan. InsyaAllah selepas tamat surah Al-Insan ini, mungkin kita akan masuk surah yang baru, mungkin surah Al-Waqi'ah. Jadi diharapkan tuan-tuan perempuan dapat bersedialah, dapat melihat sedikit sebanyak surah, kandungan isi surah Al-Waqi'ah sebelum kita masuk dan membicarakan surah tersebut, insya-Allah. Wallahu alam. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah.